Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kita akan sambung balik pengajian kita untuk bertadarus sebagai kesinambungan kita untuk menyambung majlis khatam yang telah kita khatamkan Al-Quran secara berjamaah 2 malam yang lepas. Dan seperti biasa sebelum kita akan bertadarus ni, kita sama-samalah memulakan dengan membaca suratul Fatihah yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akan dikhususkan buat kedua orang tua kita. Sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga mengharapkan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini ia menjadi satu asbab ataupun penyebab bagi Allah SWT memberkati majlis ini dan juga menjadi asbab majlis ini juga kita mengharapkan agar ianya juga akan dilindungi oleh semua para malaikat. Sebab malaikat ni akan sentiasa dinaungi, dia akan menaungi semua majlis-majlis ilmu. Walaupun kita hanya sekadar buat online, kita mengharapkanlah majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala serta ianya juga akan dinaungi oleh para bersama-sama dengan mana-mana saja majlis ilmu, insya-Allah. Dan akhir sekali kita juga mengharapkan dengan keberkahan suratul Fatihah ini, kita mengharapkan semoga ianya juga menjadi satu asbab bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat ataupun menghapuskan virus corona ini atau lebih dikenali sebagai COVID-19 ini dengan secepat mungkin, agar kita dapat kembali beribadah kepada Allah SWT dengan keadaan yang lebih selamat dan juga dengan keadaan yang lebih tenang bersama-sama dengan masyarakat sekeliling kita, untuk kita ke majlis ilmu sama ada di rumah, di masjid dan sebagainya, insya-Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futu al-arifin wa fakhrina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita bab tadarus ni. Walaupun kita dah habis khatam 2 malam yang lepas, walaupun dah habis khatam, sebenarnya dia tak ada istilah habis dia khatam, dia tak ada istilah dah habis baca Quran. Betul tak? Sebab Quran ni hendaklah dibaca sentiasa. Selagi mana kita hidup, selagi itu kita kena baca Quran. Hari-hari nak kena baca ni kalau boleh, bukan saja bulan Ramadan. Cuma kita jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai kita punya stepping stone. Batu loncatan, maknanya jadikan satu platform untuk kita melatihkan diri kita. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan madrasah. Madrasah ni apa makna madrasah? Tempat sekolah. Sekolah kita didik, hantar anak-anak kita, didik anak-anak kita. Jadi bulan ni juga kita jadikan satu bulan madrasah untuk didik jiwa kita lebih mencintai Al-Quran, untuk kita sentiasa membaca Al-Quran. Kita jangan kira berapa kali kita khatam. Yang penting baca dia tu. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini akan memberikan kita syafaat di akhirat nanti. Percayalah, siapa yang sering baca Al-Quran, Al-Quran akan datang memberikan kita syafaat. Sama ada di alam barzah maupun di alam akhirat nanti, insya-Allah. Itu yang kita sama-sama nak mengharapkan.
Baik, konsep pembacaan kita bermula pada 2 sesi. Sekarang saya dah buat 2 sesi. Sebelah siang muslimah, sebelah malam untuk muslimin. Sebab kadang-kadang masa tak mengizinkan terlalu ramai masuk online. Jadi tak dapat peluang. Saya nak beri peluang untuk semua orang kalau boleh nak kena baca. Walaupun sikit, yang penting dapat peluang untuk membaca. Sebab setiap satu huruf, kata Rasulullah SAW, dia akan memberikan satu ganjaran pahala. Satu huruf tau, bukan satu ayat, satu huruf saja. Macam alif, lam, mim tu. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah 3 pahala. Itu belum lagi masuk dalam bulan Ramadan, yang mana Allah SWT pula akan melipat gandakan amal-amal pahala dalam bulan Ramadan. Minimum 10 kali ganda. Maksimum 700 kali ganda. Dan kalau Allah SWT nak kasih lebih dari 700 pun tak ada masalah. Yang penting kita buat saja dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT. Selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT, bergantung apa niat kita. Nawa itu kita penting. Okey, kali ini punya konsep tadarus pula. Saya akan sambung-sambungkan dengan yang muslimah baca siang tadi sampai ayat ke berapa. Malam pula yang muslimin lelaki ni pula sambung bacaan tu. Kita baca macam itu. Sambung muka surat yang diorang berhenti tadi, awak pattern pula sambung ayat dia. Nanti di Jumaat pula diorang tengah hari ada, kan? Pukul 2.30 diorang pattern pula sambung apa yang awak berhenti. Kita akan selang-selikan macam gitu. Kita ambil keberkahan untuk membaca secara individu pula. Ini kali pula kita tak target nak khatam berapa hari bulan, tak ada. Kemarin kita dah buat target nak khatam secara berjemaah. Dah dilaksanakan, Alhamdulillah. Jadilah sekurang-kurangnya sekali lah. Tapi kalau awak nak khatam lebih, awak baca lagi sendiri secara individu pula. Cuma saya nak kalau boleh awak baca sendiri-sendiri tu, biar bacaan tu ada kualiti. Kalau tak dapat khatam dalam bulan Ramadan, lagi satu kali, awak sambung aja ni sekarang ni, lepas tu awak khatam selepas Ramadan pun tak apa. Dia tak ada masalah. Bukan bermakna kita mesti nak mati-mati nak dalam bulan Ramadan, tak. Lepas tu luar Ramadan kita dah tak buat lagi. Buat apa? Biar sikit, biar sikit asalkan kita beristiqamah. Itu lebih penting daripada kita baca banyak-banyak, nak cepat khatam bulan Ramadan, nanti lepas Ramadan tu tak pegang Quran lagi. Nak tunggu Ramadan tahun depan pula lagi. Dah berabuk-rabuk Quran tu, kita nak capai dia lagi sekali. Dia bukan gitu kaedah dia. Kaedah dia kita bukan nak banyak pula. Kali ni kita nak dia punya kualiti pembacaan. Bukan kuantiti tapi kualiti dia kita nak. Jadi pembacaan hari ini semua, saya akan mulakan dengan bertadarus sambil saya akan touch on sedikit sebanyak hukum-hukum tajwid. Saya tak touch too deep lah. Yang mana saya dah ajar je. Saya akan ulang-ulangkan balik hukum-hukum tu supaya awak boleh ingat. Dan awak boleh kenal nama hukum tu dan awak boleh baca dengan baik mengenai hukum-hukum tersebut. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Boleh insyaAllah. Yang penting this time round kita go with the quality. Okay. Tauhid? Okay. Buka muka surat 7. Siapa yang ada Quran, buka muka surat 7. Mulakan baca dengan ayat nombor 44 surah Al-Baqarah. Ayat 44 ni adalah juz yang pertama. Macam mana kita nak tahu dia juz pertama? Kita tengok sebelah atas kanan Quran, dia tulis Al-Juzul Awal. Awal tu maknanya pertama. Yang awal, yang permulaan. Juz awal. Kan? Al-Juz Al-Awwal. Ataupun Al-Juzul Awal. Nampak? Yang atas kanan. Dapat Azhar? Ya. Nampak tak? Ada teks nampak tak ni? Nampak Ustaz? Nampak? Nampak Ustaz? Okey. Yang sebelah ke atas kiri nama surah. Suratul Baqarah. Ataupun surah Al-Baqarah. Suratul pun boleh. Kalau suratul Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah. Samalah Cuma kita wasal dengan wakafkan je bacaan dia dekat situ. Ini pun sama. Al-Juz Al-Awwal ataupun Al-Juz'ul Awwal. Okey. Kita sambung balik. Yang tadi orang perempuan tadi semua dah baca. Yang muslimah ni tadi tengah hari dia baca
berhenti dekat nampak ayat yang ke-43. Sekarang kita sambung 44. Diorang berhenti, saya suruh orang berhenti tempat nisf hizab 1. Hizab 1 maknanya hizab yang pertama. Tapi belum habis lagi hizab pertama. Dia baru sampai kat nif. Nif ni maknanya nisfu. Nisfu ni maknanya pertengahan. Macam kita cakap apa? Pertengahan bulan Syakban. Kita kenali sebagai malam nisfu Syakban. Kita cakap nisfu Syakban kan. Sebenarnya perkataan yang sama ni. Nisfu daripada nisfu Syakban. Ni pula nisfu hizab yang pertama. Pertengahan hizab yang pertama. Kalau Quran lama dia panggil Quran Majid, dia tak pakai nif, dia tak pakai hizab. Dia pakai ain, satu ain dia pakai. Tapi sama juga, hizab ni pun sama macam satu ain. Hizab ni ataupun ain-ain ni semua adalah dia punya apa? Dia punya paragraf. Dia punya paragraf dia. Perenggan dia. Itu cara nak kenal Quran, kan? Jadi pembacaan Quran ni ada beberapa cara ataupun tahap. Yang sebaik-baiknya, yang paling afdal ataupun paling aula, yang lebih utama, baca Al-Quran sekali duduk, baca 30 juz sekali kasi habis. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh ya? Okay. Kalau tak boleh, panjang sangat, baca satu surah sekali habis. Itu minimum. Kan? Satu surah habis, baru sadaqallahul azim. Boleh tak satu surah? Satu surah. Juz Al-Baqarah satu surah. Boleh tak? Tak benar tak? Try pun tak boleh tak? Kalau juz Ammar habis surah, boleh lah. Jangan boleh. Ni tak boleh dah try tak boleh tak? Al-Baqarah dia satu surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Boleh tak? 41 satu juz. Try tak boleh. Boleh tahan baca duduk 2 juz. Penat dah. Habis Al-Baqarah. Lepas tu baca dah tak tahu apa kita baca Ustaz. Okey, kalau tak boleh kan baca satu surah, mungkin terkena surah Al-Baqarah panjang-panjang, baca satu juz. Kali duduk habiskan baca satu juz. Satu juz pun kadang-kadang ada orang tak boleh juga, panjang sangat Ustaz, 20 pages kan, 20 21 muka surat, 20 kan. Banyak juga ni nak habiskan. Kalau tak boleh juga habiskan 20 pages ni satu kali dia baca satu juz kan, baca setengah juz. Setengah juz ni dia panggil satu hizab. Sebab setiap satu juz ada 2 hizab. Jadi satu juz ada 2 hizab. Setengah juz ada 1 hizab. Baca 1 hizab. Satu hizab maknanya satu paragraf. Okey, hizab ni pula kalau ada 2 hizab dalam satu juz, dalam Quran ada berapa hizab total? Ada berapa hizab? 60 Ustaz. 60 Ustaz. 60 Ustaz. Berapa? 60. 60. Satu juz ada 2 hizab. Dalam Quran ada 30 juz. Jadi 30 kali 2. 60 hizab. Nampak? Baik. Kan? Okey. Sekarang awak tengok pula. Ada 60 hizab. Benar tak? Satu juz ada 2 hizab. Satu hizab ni, dia terbagi kepada suku setengah 3 suku. Yang suku pertama ni dia panggil rubu'. Yang lagi suku kedua dia panggil nisf. Yang tadi tu nisfu. Yang suku ketiga dia panggil salasa rabi'. Salasa rabi' ni maknanya salasa 3, rabi' 4. 3/4. Lepas 3/4 dia bagi ke hizab nombor 2. Lepas tu 2 suku, 2 setengah, 2 3 suku, 3 hizab. 3 suku, 3 setengah, 3 suku, 4 hizab. And so on sampai penghujung nanti kat juz 30 baru kita boleh jumpa hizab ke 60. Nampak tak? Okey, yang kita nak baca ni dekat muka surat apa? Muka surat 7. Muka surat 7 ni baru setengah hizab daripada setengah daripada hizab pertama. Ini muka surat 7. Kalau awak ada Quran, awak tengok dekat muka surat yang ke-9 pula, awak selak lagi dua line muka surat. Dia tak tulis nisfu pula. Benar tak? Apa dia tulis? Muka surat yang seterusnya pula, nombor 9 ni. Dia tulis salasa arba'. Arba' ni 4. Salasa ni 3 tak? Wahid, isnin, salasa. Salasa 3. Arba'ah, khamsah. Arba'ah ni 4.
Jadi 3/4, 3/4 of the hizab pertama. Itu page yang ke 9. Kalau page yang ke 12, yang ke 11, awak naik sikit yang ke 12, dah tak ada hizab pertama lagi dah. Suku setengah, 3 suku pun tak ada. Dia terus masuk hizab kedua. Nampak ni? Kan? Nanti balik pada hizab yang terusnya pula, page yang ke-13 ni pula, hizab kedua pun 14. Hizab yang kedua tapi suku. Rubuk hizab 2. Maknanya ni ada suku daripada hizab kedua. Awak pusing lagi 2-3 page, jumpa lagi nisfu tu lagi. Kan? Nisf hizab kedua. Nisf tu maknanya pertengahan. Itu cara kaedah dia bagi-bagikan. Nampak tak? Okey, itu cara paling baik. Kan? Kalau boleh habis satu juz. Kalau tak boleh, ambil satu hizab. Maknanya setengah juz. Kalau setengah juz pun panjang, baru ambil suku-suku tu tadi. Nampak tak? This is the purpose. Sebab dia punya paragraf, suku-suku ni memang tak tergantung ayat tu. Memang sempurna dia habiskan kat situ. And this is the reason yang dia taruh all these things, izab-izab ni. Kalau dulu dia pakai satu ain Quran lama kan. Okey, awak baca satu ain. Okey, next awak pula lagi satu ain. Sekarang tak. Sekarang awak baca suku daripada hizab pertama. Dia baca lagi suku, dia lagi suku. Jadi semua dah satu hizab. Kalau satu hizab pun berat, baca suku hizab. Suku hizab pun berat, kita baca sekurang-kurangnya satu muka surat. Sekurang-kurangnya satu muka surat sampai kat penghujung ini. Nah, minimum kalau awak nak ambil ringan-ringan bila kita santai-santai baca Quran, biar sikit, saya bilang tadi, yang penting dia beristiqamah. Berterusan. Jangan baca banyak tapi tak istiqamah pun tak guna kan, tak berterusan. Kalau awak dapat lakukan secara istiqamah pembacaan Quran ni, dia tip dia macam mana awak nak buat. Setiap kali habis solat, kan, satu kali solat subuh, awak baca satu je muka surat. Dah. Kalau boleh lebih, silakan. Ini saya ambil minimum. Satu je muka surat. Lepas solat zuhur, lagi satu muka surat. Lepas asar, lagi satu muka surat. Maghrib, lagi satu. Isyak, lagi satu muka surat. Baca. Ambil Quran, dah habis solat. Awak nak wirid ke, nak berzikir ke, nak berdoa ke, buat. Lepas je doa semua dah habis. Kan? Dah habis taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim pun dah habis. Awak ambil Quran, awak baca satu muka surat. Satu hari 5 kali solat fardu, awak dah baca 5 muka surat tanpa awak sedar. Betul tak? Kira minimum dia. Tapi nak kena istiqamah ni nak kena istiqamah. Berterusan. Biar sikit, yang penting berterusan. Itu lebih baik daripada banyak. So besok tak baca Quran lagi. Itu kita tak nak macam tu. Dan banyak baca dalam bulan Ramadan, luar Ramadan dah habis je, dah masuk hari raya, Quran pun tak pegang. Kita tak nak macam gitu style. Nampak tak? Kalau satu hari kita boleh baca 5 muka surat, satu bulan berapa muka surat kita baca? Ada 30 hari kita ambil. 150. Berapa? 150. 100? 5 Berapa? episod. 100? Berapa? 150 kan? Yes. Satu hari 5, satu bulan 30 hari, 30 kali 5, 150 muka surat awak baca. Dalam sebulan awak tak perasan awak dah baca 150 muka surat. Dalam Quran ada 604 muka surat. 604 pages. Kita ambil average lah, ambil 600 pages lah taruh. 600 muka surat. Satu bulan awak boleh baca 150 muka surat. Berapa bulan untuk awak habiskan 600 muka surat? Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Maknanya kalau awak buat secara istiqamah, paling kurang 1 tahun 3 kali awak boleh khatam Quran. Betul tak? 1 tahun awak boleh khatam Quran 3 kali.
Itu kira minimum je saya ambil. Ringan-ringan be. Satu waktu habis satu muka surat. Satu waktu tu. Kalau ambil satu waktu 2 muka surat, bukan 3, 6 kali khatam pun boleh. Jadi saya tak mahu kerja-kerjaan sangat. Saya nak awak istiqamah tu ni. Saya nak ajar awak ni tentang istiqamah tu lebih penting daripada kejarkan banyak khatam. Tapi kualiti bacaan tak ada pun tak ada makna juga. Kan? Kita nak santai-santai kan. Jadi bibir kita biasa dengan ucapan ayat Quran. Sebulan tu, setahun tu 3 kali kita boleh khatam. Itu belum masuk tarawih lagi. Bulan Ramadan kita ada grup punya khatam lagi. Kita pun by the time dah lancar boleh baca seorang lagi 30 juzuk. Kan? Cara bertadarus gini, satu orang baca, satu orang semak. Kan? Kalau tak nak cara bertadarus gini, kita yang kemarin kita buat itu pun boleh juga. Itu bukan dikira sebagai bertadarus. Kan? Itu dipanggil sebagai idarah. Kan? Idarah ni pun diperbolehkan. Satu orang ambil satu juz. Kan? Ada Imam Nawawi, ada keluarkan dia punya dalil dari sudut hukum fiqh. Dalam sudut hukum fiqh ni, Imam Nawawi kata diperbolehkan. Dan disokong oleh beberapa imam yang lain juga. Dia dikenali sebagai bukan tadarus, dia dikenali sebagai idarah. Idarah ni pun maknanya diperbolehkan. Kita baru starting kemarin kan. Kita ambil lah keberkahan orang beridarah ni. Kongsi-kongsi dulu. Satu orang satu juz. Kita secara berjemaah. Nanti besok kalau awak dah confident awak boleh baca seorang, awak baca seorang. 30 juz sekali. Khatam sendiri. Kalau awak nak bertadarus pun lagi bagus. Orang lain boleh semakkan bacaan awak. Kadang-kadang kita dah lancar pun terbuat silap juga. Sebab kita ni sebagai manusia. Mana dia tak buat silap. Mesti ada buat silap yang salah dalam pembacaan. Yang mungkin kita perasan tak perasan je lah. Sebab tu kita kena pastikan kalau tak nak buat silap ni, kena duduk bertadarus, satu orang baca, satu orang semak. Sebab ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Khususnya pada bulan Ramadan ni. Setiap kali bulan Ramadan, malaikat Jibril AS akan turun bertadarus dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad baca, malaikat Jibril semak. Itu cara dia. Nanti malaikat Jibril betul baca pula. Dia ajarkan Nabi kita baca macam mana. Nanti mana Nabi Muhammad baca balik, dia semak balik. Banyak riwayat yang mengatakan setiap bulan Ramadan ni Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan malaikat Jibril AS. Sampai 2 kali khatam dalam masa 1 bulan. Kita kalau dapat 2-3 kali baguslah. Kalau tak dapat sekurang-kurangnya kita ambil lah keberkahan sunnah baginda Nabi SAW tu untuk dapatkan sekali khatam pun jadilah. Walaupun secara berjemaah. Untuk peringkat awal. Untuk peringkat tahun depan, insyaAllah saya yakin kalau awak dapat laksanakan dengan baik, secara beristiqamah untuk pelajari sifat huruf, makhraj huruf dengan baik, kan? Nanti awak dah boleh khatam secara sendiri. Sama ada awak bertadarus ataupun cara individu seorang baca pun mau boleh. InsyaAllah. Okey, tauhid, baca ta'awuz dengan basmalah ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Okey, kejap. Kan saya dah bilang tadi, kita nak jaga kualiti, saya akan touch sikit-sikit tentang tajwid. Nak touch tajwid ke tak nak? Korang nak baca je, saya tak tanya tajwid. Murid, nak tanya tajwid ke nak baca saja? Baca pun boleh juga lah. Kalau berusaha. Kalau nak ada Mana-mana pun boleh. Kalau nak ada kualiti, kalau boleh tajwid saya touch yang mana kita dah belajar saja. Sebab saya nak kasih awak ingat balik apa yang awak dah belajar selama ni. Boleh? Ini muka surat berapa tak? Surat 7. Surah Baqarah. Tauhid, what you think? Nak baca terus or you want me to touch here and there tajwid yang kita dah belajar weh? Yang belum punya mungkin saya tak tanya sangat. Saya tanya yang kita dah belajar. Sebab saya nak refreshkan balik apa yang awak dah belajar, sama ada awak faham tak hukum tu ada sebenarnya dalam Quran.
Tajwid boleh tak? Tajwid. Here and there. Just go through fast one lah. Pasal Muslimah tadi semua nak touch tajwid. Pasal kamu baik dah lupa-lupa juga Ustaz. Sikit-sikit boleh lah tambah-tambah. Okey. Saya pun buat lah. Okey. Watansau. Nah ni. Tansauna. Sau ni panjang ke pendek? Tauhid. Berapa harakat? Satu harakat. Okey. Nama dia apa? Harfulin. Harfulin. Okey. Tang. Ifat kiki. Ifat hakiki. Ni an. Sama juga. Ifat hakiki. Nun mati jumpa yang 15 huruf tu ataupun tanwin. Okey, sekarang tazlunal kitab. Ada tu qalqalah punya sifat. Huruf ba ada sifat qalqalah. Qalqalah apa tu? Qalqalah kubra. Kenapa kubra? Ba berbaris. Ba berbaris. Okey. Antum tazlun. Okey, saya nak awak tengok tazlun ni. Nama hukum. Tatslun. Kalau berhentikan Tak, DP touch tu. Nama hukum touch. Sifat hamas. Sifat hamas huruf ta, betul. Jadi bacaan dia ada touch. Dia tak boleh tatluna. Dia bukan tatluna tau. Dia touch. Tatslunal kitab. Ada touch. Ada macam bunyi S kat belakang dia. Yang S tu sebenarnya dia punya angin terkeluar. Sebab ta ni ada sifat hamas. Hamas ni makna apa definition hamas? Angin dia terkeluar. Suara tertahan, nafas terkeluar. Jadi yang tadi kita punya nafas satu touch. Tu angin dia kan, nafas kita. Okey. Dari segi sifat dia ada hamas, betul. Tapi dari segi nama hukum. Nama hukum izhar mutamathilain. Lagi? Izhar mutamathilain Hingga nama. mutlak. Yes, okey. Kenapa dia izhar? Dua-dua terang. Dia tak ada sama-sama. Dia tak ada sabdu kat ta nombor 2. Dia pakai tanda sukun. Kalau dia tak ada sabdu kat nombor 2, maknanya dia masuk kat ta nombor 2, itu dia panggil idgham. Sekarang dia bukan idgham. Dia izhar. Betul tak murid? Betul. Pasal ada tanda mati satu. Tanda mati kan, jadi dia tak masukkan. Ya. Touch. Jadi dia tak masukkan, dia panggil izhar. Itu bukan idgham. Kedua, nama dia izhar mutamas lain. Kenapa dia mutamas lain pula ni murid? Sama huruf, sama makhraj. Yes. Ya. Dua huruf yang sama, bersamaan. Yang bersamaan. Yang dua huruf yang bersamaan, sifat dan makhraj. Mestilah huruf tu sama. Tak, ta dengan ta, lam dengan lam, macam gitu contoh dia. Ba dengan ba, itu dia panggil sama huruf ni kan, dia panggil apa? Sama makhraj dan sifat. Sifat makhraj dengan dia punya apa? Sifat dengan makhraj dia samalah. Maknanya sama huruf. Itu dia panggil mutamas lain. Kalau dia punya makhraj sama tapi sifat dia lain, itu dia panggil mutajanisain. Kalau berhampiran sifat dan makhraj, itu dia panggil mutaqaribain. Nampak tak? Okey, yang ini bukan idgham, izhar mutamatsilain. Tadi siapa? Tauhid kata mutlak. Betul? Betul tak? Tauhid mutlak. Betul Ustaz. Okey, Azhar kenapa dia kata mutlak? Mana Azhar? Kenapa dia kata mutlak Azhar? Oh, dengan baby semua Kenapa dia kata izhar mutamas selain mutlak? Kenapa tak syarir? Kenapa tak kabir? Tapi dia panggil mutlak. Macam mana? Tengok ni. Tengok betul-betul. Nampak tak? Tengok dia punya teks tu. Tak selu tu. Azhar dengar tak? Tak dengar awak punya audio, saya tak dengar. Audio awak tak dicek. Huruf touch tu, kenapa dia mutlak? Patutlah tak dengar. Saya taruh mute tadi. Itu pasal. Boleh dengar sekarang, boleh dengar Ustaz
Okey. Mungkin dia mutlak sebab dia jelas Ustaz. Clear Bukan. Clear dia panggil izhar. Jadi Izhar. mutlak. Nama selain sebab dua huruf yang bersamaan sifat makhraj. Tasdu. Okey, kita dengar pula apa murid punya jawapan. Kenapa dia mutlak murid? Dia berbaris jumpa huruf mati. Nampak tak? Ta pertama ni berbaris, ta kedua jumpa huruf mati, maknanya tanda sukun. Itu dia panggil mutlak. Kalau yang pertama ni tanda sukun, yang kedua pula berbaris, itu dia panggil sugra ataupun syaghir. Nampak tak? Dia punya tanda baris memain peranan. Tapi kalau dua-dua berbaris, dia panggil kabir. Kabir makna besar. Syaghir makna kecil. Mutlak, secara mutlaknya memang macam gitulah kan. Secara mutlak, I'm not sure macam mana in Malay kita nak uraikan. Memang Melayu pun cakap mutlak. Enggak? Rozi nampak tak Rozi? How the tajwid goes? Nampak Ustaz. Macam boleh tak confident masuk kelas tajwid ni next batch? InsyaAllah Ustaz. Suka dengar Ustaz. Tetap boleh faham juga. Boleh faham tak? Sikit-sikit lah. Next batch ni ada langit sikit tau kelas tajwid tak ada orang. Diorang langit selanyak tau. Ulang. Kelas ikrab boleh saya boleh gurau-gurau sikit kan. Kelas tajwid saya boleh gurau sangat Rozi. Faham Ustaz. Saya kena on the ball sikit pasal dah start susah sikit ni actually. Macam murid ni semua tauhid dia orang boleh faham pasal dah lama dia orang belajar tajwid kan. Dan dah faham saya punya style. Azhar faham Azhar? Boleh lah Ustaz. Tapi ni semua saya belum belajar Ustaz. Apa nanti Saya kelas punya paling basic Ustaz. Saya belajar. attack je. Batam aje. Saya punya basic yang apa asas saja. Saya punya tajwid saya Ini pun asas juga lah. Ini pun asas juga yang lagu. Awak selalu balik sejak Batam balik Singapura? Saya kat Batam. Saya tinggal sini. Oh, awak balik kerja? Sekarang saya work from home. Jadi saya guna komputer sekarang. Saya sekarang online je. Lepas raya lah, let's say dah habis lockdown. InsyaAllah lepas lockdown semua, baru saya balik office lah. Okay. Alright. Okay, tak apa. Manfaatkan apa yang ada teknologi kat Skype ni. Itu dia panggil mutlak. Okay, Tauhid, sambung. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sambung. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Okay. Rozi, tengok Rozi. Saya Ustaz. Annahum, dia tak tulis tanda mati kat sini. Tapi yang ni wa annahum ada tanda mati. Nampak tak? Faham Ini Ustaz. ada, ini tak ada. Nampak? Okay. Dia bukan suka-suka tulis, dia bukan suka-suka terlupa tulis. Sebab dia ada dua hukum yang berbeza. Bila ada hukum yang berbeza, dia cara tulisan tu kita kena faham. Oh, dia tulis gini sebab ada hukum ni. Dia tulis gitu sebab ada hukum tu. Baik Ustaz. Yang ini awak tengok, kabiratun, dia tulis macam C9 ataupun 69. Pun ada sebab. Ada hukum juga tu. Izah halki tu nama hukum. Nanti awak akan jumpa domatain ni, dia tulis macam 99 pula. Kalau 99 dia bukan izhar. Bukan izhar halki. Dia boleh jadi idgham ataupun ikhfa. Semua ada sebab je. Tapi kita dah faham dia punya sign ni kan. Dia dah hint kan kita. Dia tahu macam cara nak baca. Okey, sambung. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Okey, sekejap Rozi, ini saya dah ajar main kelas Iqra. Baca atas ke bawah ni. Tas. Rozi, allazi ke illazi ke ullazi. Alif lam jum. Al-Lazi lah Ustaz. Ini Al-Lazi. macam guessing je. Al-Lazi. Betul ke al-lazi? Double confirm. Double confirm Ustaz. Kenapa al tak ul? Pasal baris atas Ustaz.
Mana Sabdu. pada atas ada? Ini bukan pada atas ni. Ini hamzah wasal ni. Ada wasal lah. Lam. Alif sabdu. Alif lam. Bukan. Sebab sebelah hamzah wasal ada lam. Lam. So automatik atas. Okey, Ustaz. Baik, Ustaz. Kalau sebelah hamzah wasal tak ada lam, baru kena kira huruf ketiga. Ingat tak? Kelas Iqra saya dah ajar ni. Awak yang mana saya dah ajar habis Beri bermain balik. Sebab tu saya suka touch sikit-sikit ni semua. Jadi awak boleh rewind, refresh balik. Okey, sambung lagi Tauhid. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, Rozi saya bilang apa tadi? Yang ni C9 ni ataupun 69. Nampak Rozi? Nampak, Ustaz? Yang bawah 99. 9969. Ada sebab lah kan? Ya, ada hukum, Ustaz. Dia hukum dia izhar. Kalau yang ini hukum dia idgham. Ini pun idgham. Dia can be idgham al-guna ke, bila guna ke atau ikhfa hakiki, doesn't matter. Dia tak boleh jelaskan bacaan dia. Sebab sebelah dia ni bukan huruf-huruf yang dekat al-kum tu. Sebab tu dia tak taruh 69, dia kena tulis 99. Kan? Even yang baris bawah 2, baris atas 2, fathah nampak tak parallel yang ni. Ni pun tak parallel. Nanti awak akan jumpa yang parallel pula. Yang parallel pula lain hukum. Tak parallel lain hukum. Yang ni nun ada tanda mati. Mim nun mati, bawah min, halif mati, atas ha, min ha. Kan? Saya. Yang ini pula pun nun juga, nun mati juga. Ya, nun mati depan yun tapi dia tak tulis tanda mati. Pun ada sebab. Yang ada tanda mati, kena nyatakan bacaan dia. Yang tak ada, dia tak payah nyatakan. Sebab dia bukan izhar. Dia jadi idgham ataupun ikhfa. Ada sebab. Saya belum tas lagi lah buat hukum-hukum dekat kelas Iqra. Tapi budak tajwid ni bila saya tunjuk gini, dah boleh faham. Azhar faham Zahar ni Ya. Jelas ni jelas. Kenapa ada tanda mati, kenapa tak tanda mati, faham Kenapa 99, kenapa 69. Dapat tak Azhar? Ya, izhar dengan ifak ni saya faham. Dapat Ya, ni saya faham. Dah belajar dah tahu. Okey. Tak apa. Yang ni Rozi ni saya punya kelas Iqra sebenarnya. Saya nak try naikkan diorang pergi kelas tajwid actually lepas buka kelas balik kan. Saya sengaja. Saya pun masih belajar Ustaz. Saya punya tajwid pun orang langgang juga. Masakan laut Ustaz. Saya nak suruh dia inilah Motivate dah, Ustaz. semak-semak orang baca. Okey, sambung lagi. Tauhid. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Sambung. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sambung ya. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه. Jangan tarik dia wa iz. Z dia matikan. Zal bukan huruf qalqalah. Matikan kat zal. Wa iz qala Musa, jangan wa iz qa. Z tu saya terdengar sikit tadi. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Okey, Azhar, page nombor 8 ni dah habis, nombor 9 pula. Page 9, ayat ke berapa tu Azhar ayat dia? 58. Okey, 58 daripada wa iskulna dakhulu tu kan. Hmm. Okey, Rozi tengok Rozi, dorang okey, yang mana saya diam aja tapi kalau awak tak apa-apa faham murid ke Azhar ke tak apa faham nama hukum tajuk tanya tau. Kalau Ustaz tadi dia baca gini kenapa Ustaz tanya saya tahu tak apa-apa clear. Kalau awak diam mana saya tahu juga. Murid? Boleh. Dapat InsyaAllah. Kita dengar tadi orang baca tapi kita ikut. Ada certain hukum mungkin awak terlupa ke, awak tak tahu, awak tanya. Ustaz tak tadi dia baca ni ayat ni macam mana? Saya boleh recall balik untuk awak faham balik yang kita dah belajar ke belum ke saya boleh bilang. Sebab kalau awak diam, saya pun diam, saya assume awak pun tahu. Rozi. Boleh Ustaz, boleh. Saya akan diam Ustaz. Tak apa. Awak dengar tak kenapa diorang diam? Faham. Diorang diam sebab diorang faham. Betul. Saya diam Ustaz, tak faham Ustaz. That was the beauty of Al-Quran. Kalau kita dah belajar hukum tajuk ni, kita dengar orang baca, kita tahu orang ni baca salah ke betul. Baik Ustaz. Sebab tu penting baca Quran ni untuk kita tahu kita baca salah ke betul, kita boleh tahu kita punya diri sendiri. Diorang tahu ni. Saya tak pernah ajar ni very basic pun. Diorang baca samar-samar tadi, tauhid baca ada dengung, ada tak dengung, ada panjang, ada pendek. Sebab hukum-hukum saya dah ajar diorang lah actually. Jadi diorang dah tahu dah. Cuma awak ni kalau tak tahu kan awak ikut je dulu. Nanti awak duduk kelas tajwid baru saya bilang awak. Okey Ustaz. Kenapa panjang bagi 5 harakat, kenapa panjang 2 harakat, kenapa cuma mesti ada sebab. Sebab dia tak suka-suka nak dengungkan tadi. Dia tak suka-suka nak samar-samarkan bacaan dia, tak. Ada sebab. Tapi saya percayalah yang tadi Azhar sama murid dia dah tahu. Cuma kecuali kalau dia tak tahu jangan tanya saya. Okey, sebelum Azhar baca ni, saya nak tengok ni. Wa iskulna. Dapat tak? Azhar? Ya, nada. Na berhenti. Ini contoh dulu. Ada hamzah wasal kan? Uda. Kalau kita start daripada situ, kita baca Uda. udkhulu. Yang ni tak boleh al, Rozi. Baik. Sebab tak ada lam. So, you kena baca kira urut nombor 3 punya baris. 1 hamzah wasal, 2 dal, nombor 3 kha. Kha ni baris depan, doma. Ini pun kena baris depan. Udkhulu. Tapi kalau nombor 3 baris atas atau bawah, yang ini kena bawah. Idhalu ataupun hidkhilu. Nampak tak? Itu dia punya kaedah dia. Walaupun hamzah wasal dia punya itu kat atas lah, tak ada baris bawah lah. Tak, hamzah wasal kalau sebelah dia tak ada lam, baru kena kira nombor 3. Betul. Kalau ada lam tak payah kira, automatik atas. Okey Ustaz. Automatik atas al. Ni tak ada lam kan, lepas hamzah wasal terus dal. Dia tak ada lam, kena kira. Okey, Azhar, baca. Ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Terus tak? Terus.
Terus. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Sama berapa rakaat? 5 Ustaz. Boleh. 4, 5 pun boleh. Ambil 5. Nama hukum dia. Mat jaiz Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mat jaiz, mat satu lagi. Astagfirullahaladzim. Mat wajib. Mat wajib. Mat wajib. Wajib apa? Muttasil atau Mutasil. mutasil? Mutasil. Apa? Mat wajib mutasil Ustaz. Mutasil. Mutasil. Maknanya apa? 1 ke 2 kalimah? Ni 1 ke 5. 1. Sama Maknanya Hamzah. Hamzah ni sebahagian daripada kalimah ma' kan? Dia Hamzah ejaan dia. Jadi sama kalau nak berhenti. Kalau nak sambung sama ibima pun masukkan Hamzah, berhenti pun masukkan Hamzah juga. Sebab Hamzah tu tak boleh kita pisahkan. Dia sebahagian daripada kalimah ma'. Itu dia panggil satu kalimah tak? Kalimah. Okey. Atas sikit je. Qila lahum lala. Nama hukum. Apa dia Azhar? Tadi mutasil lah Ustaz. Apa tadi? Yang tadi. Muntas. Dah bilang tadi. Yang tadi tu. Okay. Tadi Tauhid bilang Muslain. mutamasilain. Mutamasilain. Izhar mutamasilain. Nyatakan izhar. Mutamasilain 2 huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Sifat dengan makhraj dia sama, maknanya sama huruf lah. Tapi yang ini pula izhar mutamasilain apa? Kabir, syaghir sama mutlak. Macam satu ni. Tadi yang sama-sama kabir. Kenapa kabir? Tadi bukan, tadi mutlak. Tadi pasal ada sukun. Sekarang dia baris dengan baris. Baris dengan baris jadi kabir. Okey, good. Nampak tak? Dua-dua ni berbaris. Rozi nampak tak? Nampak Ustaz? Dia different dengan tadi. Tauhid kata mutlak. Sebab Tauhid bila jumpa tu dua-dua huruf ta. Ta pertama berbaris, ta kedua bersukun. Yang ni tak, dua-dua berbaris. Dia jadi kabir. Kalau berbaris jumpa sukun, tanda mati, jadi mutlak. Tapi kalau tanda mati, lepas tu sebelah dia pula berbaris, dia jadi syaghir. Syaghir makna kecil. Ni besar, ni kabir. Okey, sambung lagi. Ayat 60. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, lagi satu permutaman selain kamu. Rib bi asokal hajar. Rib. Ba sama ba. Nama hukum dia pula Azhar. Sekejap, mana tadi terlepas Ustaz? Oh, bang dengan ba. Ni ada tasydid. Jadi rib biha. Tadi yang Ustaz tadi cakap tadi izhar mutamas lain. Mutamasilain. Apa dia depan dia apa? Astaghfirullahalazim. Tadi izhar mutamas lain, yang ini? Yang ini idgham. Kenapa idgham? Sebab dia huruf ba. Huruf ba kedua ada sabdu. Ba dengan ba ada sabdu. Ba yang kedua ada sabdu. Maknanya dia masukkan kat ba nombor 2 tu. Itu dia panggil idgham, masukkan. Betul tak? Ba nombor 2 ni ada sabdu, dia masukkan. Jadi panggil idgham. Mutamas lain sebab sama juga 2 huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Betul tak? Idgham dia bukan tadi izhar mutamas lain. Yang ini bukan izhar, ni idgham mutamas lain. Idgham mutalain. Astagfirullahalazim. Mutamasilain. Astagfirullahalazim. Berbelit-belit. Kenapa pula ni? Mutamas lain apa? Syarir, kabir, mutlak. Syarir. Ni syarir. Kenapa syarir? Sebab dia dah ada dia yang tadi satu tadi yang atas, yang ni bawah Ustaz. Tak, dia tanda mati jumpa tanda berbaris. Tanda mati. Okey, asal dia sabdu tak ada. Asal tak ada sabdu. Asal dia tak ada sabdu. Yang ni roba mati bawah rib ada tanda mati.
Zina tanda mati. Ini tak ada Ha. Roba mati ba warib tanda mati, ba pertama, ba kedua tanda baris. Ba wabi rib bi. So tanda mati jumpa tanda berbaris. Itu dia panggil syarif. Syarif. Tapi dia hilangkan tanda mati ni sebab dia suruh awak idghamkan, suruh masukkan ke ba nombor 2. Jadi tak pakai ba pertama. Sebab tu dia hilangkan tanda mati. Nampak tak? Jadi kita dah jumpa tiga Ustaz. Dalam ini dah jumpa 3 Ustaz. Yang tiga contoh Yang tiga contoh dah jumpa. Yang tadi misalnya syarif, kafir, mutlak semua dah nampak kan? kita dah nampak semua. Okay, very clear tak? Hmm. Okay, Alhamdulillah, bagus. Ya. Murid I think clear tadi. Tauhid pun dah clear Ya Ustaz. Okay, sambung lagi. Azhar, ayat yang seterusnya pula, ayat 61 ni pula. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Sambung. Kejap Alif ha jadi dengan ba bawah jadi ih. So Ustaz, dia punya apa hukum dia? Ihbitu. Auzubillahi. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allahul Azim. Okey. Ya, banyak hukum juga ni Ustaz. Ini pun sama juga ni. Idgham mutamasil lain syarir. Waw jumpa waw. Waw jumpa waw. Nampak ni? Nampak tak? Asau waka. Asal dia sod waw mati. Asau waw di atas wa sawa asal dia. Tanda mati jumpa berbaris. So dia jadi syarif. Yang ni idgham sebab ada sabdu kat nombor 2 punya huruf. Nampak tak? Jelas. Ini kan dah jelas nampak contoh-contoh dia semua Ustaz. Idgham mutamasil lain syarif. Okey, satu hukum. Yang ni apa nama hukum dia? Nabi ghairil haqq. Ya juga sama Ustaz. Nabi dia ya jumpa ya Ustaz. Dia 2 ya kat situ kan. Mislain juga Ustaz. Bukan 2 ya, 3 ya tu. Nabiyyin. Ada 3 ya. Sabdu ya ni dah 2. Sambungan ya kecil, 3 ya. Nama hukum. Ya dengan ya dia idgham. Idgham misalnya idgham. Bukan idgham lagi. Dia dah bukan idgham dah. Ni dah lain hukum dah nama dia. Tak pasti Ustaz. Tamkin. Apa dia? Mat tamkin. Mat tamkin. Dengar tak? Mat tamkin. Tamkin tak? Tamkin main tetap. Dia tetapkan 3 ya tu dia tak pisahkan. Dia mesti ada 3 ya in a row. Kalau 2 ya, lepas ada satu huruf lain baru jumpa 1 ya lagi tak jadi tamkin. Dia tamkin ni 3 in straight row. Baru dia panggil tamkin. Dia tetapkan 3 ya tu. Dia 3 of a kind lah. Ya 3 of a kind. Yes. And nabiyin kalau nak matikan. Nabiyin nabi ghairil haq. Kok tu pula ada sifat kokola dekat kof. Kokola apa tu? Ni kubro lah. Bukan kubro. Kubro berbaris sahaja. Yang ini ada sabdu. Murid? Akbar. Kubro makna besar Akbar lagi besar.
Dia ada 4 pecahan qalqalah ni. Dia ada sugra, mutawasita, baru yang ketiga ni kubra, yang keempat akbar. Sugra makna kecil daripada perkataan syaghir tadi. Kan kita doa, Rabbayani syaghira. Ya. Ada doa tu kita selalu baca. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Apa makna doa tu syaghira? Ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah kedua orang tuaku dan kau sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami sewaktu kami lagi kecil. Syaghira, syaghir kecil. Kubra dia perkataan kabbara. Kan? Kubra, kabir sama kabbara. Itu besar. Tapi antara besar dengan kecil dia panggil mutawasita. Qalqalah mutawasita. Dia tengah-tengah antara kecil dengan besar, dia panggil mutawasita ni maknanya pertengahan. Macam kita cakap bab najis, kan? Dalam bab tahara kita ada kaedah hukum fiqh dia panggil najis mutawasita, najis pertengahan. Najis yang berat apa? Najis mukhalaza, berat. Yang ringan najis mukhafaf. Jadi yang tengah-tengah ni pertengahan najis mutawasita. Yang ini pula qalqalah mutawasita kalau dia bertanda sukun di penghujung kalimah. Kalau berbaris dia panggil kubra. Kalau dia bersabdu dia panggil akbar. Kubra makna besar, akbar pun besar tapi akbar lagi besar. Kan kita belajar superlatif ada big, bigger, biggest. Strong, stronger, strongest. Fast, faster, faster. Betul tak? Dapat tak Azhar? Okey. Sebab itu kalau kita azan, kita tak boleh azan Allahu kubra, Allahu kubra. Walaupun kubra tu besar, kita tak boleh cakap Allahu kubra. Sebab Allah the big, Allah the bigger, kita cakap tak boleh. Allah must be Allahu akbar. Tak boleh kubra. Sebab akbar bukan big, bukan bigger, the biggest. So Allah must be the biggest. Allah cannot become the big, Allah cannot become the bigger. Kalau kita kata Allahu kubra, maknanya Allah the big atau the bigger, maknanya ada lagi yang the biggest pada Allah. Nampak tak? So kita tak boleh sebut Allahu kubra, kita kena sebut Allahu akbar, akbar the biggest. So dalam empat-empat qalqalah punya konsep ni, akbar ni the biggest. Sebab itu dia pay bounce lambat sikit. An-nabiyina bi ghairil haqq. Kok dia tu lambat sikit dia bounce. Dan surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia lambat sikit. Sebab itu pun kubra juga. Akbar juga. Dapat Azhar? Boleh tak? Boleh insya-Allah dapat. Okey, ni lagi satu. Awak baca je ni. Adna billazi huwa khair ihbitu misra. Betul? Misra fa'in. Kalau berhenti misra. Berarti misra jadi Mat apa tu? mat kuat. Mat Kuat. Iwad. Iwad maknanya ganti. Dia gantikan dua jadi satu. Maknanya fathatain dua atas jadi fathah satu saja. Dia melibatkan fathatain saja. Mat iwad tak ada kasratain, tak ada domatain. Dia melibatkan dua atas sama alif saja. Mat maknanya panjang. Bila berhenti saja jadi mat iwad. Misra panjang dua rakaat. Ra pasal pakai alif. Iwad maknanya ganti. Dia gantikan dua jadi satu. So instead of ron jadi ra. Itu jadi mat iwad. Dua rakaat. Tapi kalau sambung tak jadi mat iwad. Maknanya tak jadi mat iwad, tak jadi ganti, tak jadi pakai alif. Tak jadi mat apa? Dia tak ada alif lah. Tak ada alif. Dan tak jadi iwad pun. Tak jadi iwad maknanya jangan digantikan. Dua tu maintain. Dua maintain. Kalau sambung jadi ikhfa hakiki. Misran fa innalakum ma sa'altum. Dapat tak? Memang ya. Okey. Sekarang kalau awak sambung, saya nak tengok awak baca sini daripada adna billazi, macam mana cara awak sambung sampai ke al. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adna billazi huwa khairun ihbutu misran fa inna lakum ma sa'altum. Okey. Sa'altum tu awak baca huwa khairunih bitu. Apa nama hukum runih bitu tu? Runi ni yang nun kecil asal
Dah tak boleh, tak ingat sekarang Ustaz. Tapi saya ada Okey. yang nun kecil. Yang tadi, Nun iwad. yang ni mak Nun iwat. iwad. Ini mak iwat kan? Yang ini pula nun iwat. Nama hukum dia nun iwat. Nun iwat. Nun. Maknanya dia gantikan juga. Iwat gantikan, dia gantikan kepada huruf nun. Ada nun kecil kat bawah hamzah wasal ni, ada nun kecil. Dan nun kecil ni mesti nak berbaris bawah. Dia tak boleh baris atas, tak boleh baris depan. Nih bitu, dia tak boleh nah bitu. Dia tak boleh nuh bitu. Dia mesti nak nih bitu. Okey, macam mana terjadinya nun iwat ni? Dia bila huruf depan dia bertemu dengan sukun. Bukan sukun, mana sukun? Astaghfirullahalazim. Berjumpa dengan sukun. Alif ru. Macam mana awak boleh tukarkan dia kalau awak mesti nak ada dia punya formula. Kalau awak so, Dia cuma alif. Alif. Okey, dia nun iwat ni terjadi apabila setiap huruf tanwin bertemu hamzah wasal. Hamzah. Ini kan tanwin. Betul pun Hamzah. Ron maknanya tanwin. Dia tak kira ron ke, rin ke, ron ke, asal dia baris dua. Dua ni maknanya fathatain ke, kasratain ke, domatain ke, dia tak boleh jumpa hamzah wasal. Sebab tu bila awak berhenti betul. Kan? Huwa khair. Dia jadi mad lin arid disukun. Tapi bila sambung, khair ni satu harakat, runih bitu. Sebab bila sambung, tanwin jumpa hamzah wasal. Khair runih bitu. Cuba tengok surah Al-Ikhlas. Kalau awak berhenti, kul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi kalau awak sambung, ahad tu dia ada ahadun. Tanwin domatain. Jadi, kul huwallahu ahadunillahus samad. Don jadi du, nillahus samad. Nampak tak? Kan? Itu daripada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Humazah pun sama. Yang wailul likulli humazatil lumazah. Tapi kalau sambung, wailul likulli humazatil lumazatinil lazi jama'tinil lazi. Nampak tak? Lumazatinil lazi jama'a malau wa'addadah. Sebab bila awak sambung, dia akan bertemu antara tanwin dengan hamzah wasal. Boleh? Boleh, faham Ustaz? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, murid. Muka surat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa lagi ada online ni? Semua dah baca tinggal murid je Okey, baca dek. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawm من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا Ri pendek. Akhiri wa amila soliha. Ri dia pendek kan. Satu harakat je. Baik Ustaz. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey, ni pun ajrom ni. Hang ni macam mana baca hang dia tadi? Ambil ke sini balik. Wa amila. Yang mana satu Ustaz? Ambil wa amila. Baris berapa Atas dia aje. Yang tengah-tengah ni. Nampak tak? Okey. Wa amila Wa'amila solihan. Amila so tak nak. Wa amila so. La dia pendek. Wa'amila solihan falahum ajruhum. Ya? Solihan. Jangan haung. Haung tu dah dekat-dekat dengan huruf waw. Dia solihan. Bukan haung. Solihan. Kan sama-sama dia nak datang dekat huruf fa. Kalau solihan macam nak datang kat huruf waw. Haung kan. Jangan
Okey. Faham. Nampak tak perbezaan dia kan? Apa? Okey, sambung je ayat seterusnya. 63. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا Dengung kagum warak tak? Matikan terus. Izhar Safawi tu. Ada tanda mati. Mithaqakum. Tak nak. Mithaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Kum dia ni. Jelaskan. Izhar Baik. Safawi. Baik. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. Bukan turu, turo. Satu harakat je. Awak baca turuhuzu kan. Bukan ru. Turohuzu. Rohuzu. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة Kum ni yang kena ikhfa' Syafawi ni. Hilang tanda mati. Tainakum. Ini baru ada dengung sikit. Ikhfa' sama-sama sikit kan. Bum. Sebab ada jumpa roba. Ikhfa' Syafawi. Bum. Bikuwah. Kuah. Ini kena dengung sikit. Boleh tak? Boleh Daripada boleh. Boleh. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Okay, dia bukan bikuwatiu tau. Dia kalau bikuwatiu, satu waw tertinggal. Dia ada dua waw. Mana awak tahu ada dua waw kat sini? قوة Mana ini awak ada sabdu. satu? Okey. So awak kena keluarkan dua-dua waw tu. Bukan kuwatiu, bukan. Bikuwatiu, kuwatiu. Kena Kuat. Q satu waw keluar, wa lagi satu waw keluar. Mesti nak ada dua waw keluar. Kalau baca bikuwatiu satu waw aja. Dia nak dua-dua. Bikuwatiu waskuru ma fi. Kan? Jadi ku tu nak kena tekan sikit lah. Kan Wow sikit dia. sabdu, baru keluar waw dia. Okey, baik. Bikuwatiu. Faham. Jadi awak terlepas juga. Saya tahu ni hukum awak tahu ni. Ini suppose lebih dua rakaat. Nama hukum dia apa ni? Yang mana satu? Huzuma ataian. Awak baca tadi satu rakaat tau. Huzuma kan. Huzuma atainakum. Dia tak boleh huzuma atain. Dia tak boleh. Dia kena huzuma atainakum. Dia dua rakaat ni. Apa nama hukum dia ni? Ini man wajib Bukan. Hasil. Itu yang wajib yang kat sini ni. Yang ada wave ni. Itu dia panggil mat jaiz munfasil. Sebelah dia ada mat badal. Ini mat badal. Tak? Kerana Hamzah tu tumpang kat alif sebelah alif lah. Sebelah alif. Dia kira mat badal. Dia tak boleh tumpang kat mat badal. Kan? Dia. Ini betul lah. Dua kalimah lah. Tak? Kan? Okey, faham. Dia panggil apa? Mat jaiz munfasil. Majahil munfasil. Tapi saya nak cakap yang A ni, dua harakat ni apa nama hukum A ni? Mat badal nama dia. Tak? Baca macam mat asli dua harakat. Tapi dia bukan mat asli sebab dia melibatkan huruf Hamzah. Taina. Dapat tak? Badal. Dapat. Okey, sambung. Taina. Sambung. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة. Rahmah tak boleh. Warahmatu. Kalau nak mati kan tak ada rahmah. Warahmatu. Okey, baik. فلولا
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Okey, sambung. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا Siapa murid awak bergelansing lambat jadi T jadi panjang. Fisati fakulna, T dia pendek kan. Dau dia pun ambil ni. Allazi, saya nak dengar dau dia pun pendek. Tadi terpanjang ni. Awak baca tadau minkum. Tak boleh tadau minkum. Tadau minkum. Dau dia pendek. Allazi. Baik Ustaz. الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاشئين. Okey, sambung. Terus. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Macam mana baca izatam ni? Izotal. Tal. Masukkan secara sempurna. Izotal lil muttaqin. Tanwin jumpa lam. Nama hukum. Tanwin jumpa lam. Ini. Apa ini dulu? Okay. Tak ingat, dah lupa Ustaz. Idgham bila guna. Jumpa lam dengan jumpa ra. Ingat tak? Dua huruf je. Lam dengan ra, ya. Jumpa Rela. saja. Idgham bila guna. Dia masukkan tanpa dengung. Dan cara masuk dia, mestilah masuk idgham kamil. Kamil ni sempurna. Kalau idgham al-guna, idgham nakis. Nakis ni dia masuk tapi tak sempurna. Kenapa sempurna, kenapa tak sempurna? Yang tak sempurna ni idgham nakis, masih dengar lagi sifat nun punya huruf. Sifat dia. Ada dengung-dengung sifat dia. Tapi kalau idgham kamil, dia masukkan secara sempurna sampai tak dengar terus huruf nun punya sifat huruf. Baru tak balik izatan, tak balik. Tu ada sifat nun tu, ada sifat dengung. Nun dengan mim ada sifat dengung. Ada sifat guna. So masukkan dia sampai tenggelam nun punya sifat. Kan? Wa mau'izatal izatal pula dah tebal pula. Izatal. Wa mau'izatal li tali tak jangan tong dah tak dengar lagi. Wa mau'izatal lil muttaqin. Tali. Terus hilang tal dah tak dengar nun. Tali muttaqin. Dia panggil idgham kamil. Kamil makna sempurna lah. Masukkan. Okey, sambung. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا. Zu pendek. Jangan huzuna. Tak nak. Hizuna. Atattakhizuna huzwa. Zu pendek. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا Sambung Sambung. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. Yubai tak nak. Kau pendek kan. Rabbaka yubayyin lana ma hi. Dua rakaat. Kalau sambung, hiya qala. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ. Lah pendek. Kalau nak matikan jangan qala. Matikan qal. Hiya qal. Kalau nak matikan nak. Masukkan. Okey, faham. Kalau nak sambung betul qala. قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا. Baqaratul lafa tak nak. Baqaratul lafa. La panjang dua rakaat.
Ambil innaha baqaratul la. إنها بقرة لا فارض ولا بكر Jangan dengung 69. Izah halki jumpa huruf alkum ain. Jelas Jelas Izah halki. إنها بقرة لا فارض ولا Betul la fa tak nak la dia panjang ada alif ni. Tullafa. Tulla faridun wala bikrun. Run jelaskan run. Awanum bain atau baina zalik. Boleh. إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك Okey. فافعلوا ما تؤمرون Lagi sekali faf. فافعلوا ما تؤمرون. Okey. Yang ini dua fa dengan fa. Ini boleh jadi mutamas lain tak? Baris jumpa tanda mati. Can be izhar mutamas lain mutlak. Boleh tak? Pada alif. Tauhid. Boleh tak? Tauhid. Okey, boleh tak? Boleh tak Ustaz? Boleh. Saya boleh Ustaz. Boleh. Tauhid macam agak boleh tak? Azhar kata boleh. Terus masuk Ustaz. Hamzah wasal. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Tak boleh sebab tengah-tengah ada hamzah wasal kacau. Ni fa jumpa hamzah, yang ni hamzah jumpa fa tak boleh unless hamzah wasal tak ada. Fa dengan fa baru faf alu kan. Baru dia jadi mutamas mutamas lain mutlak. Izhar mutamas lain mutlak kalau tak ada hamzah. So this hamzah dah terselit kat tengah-tengah ni. This alif ada macam sort kecil atas. Ini dia panggil hamzah wasal ni. So in other words, hamzah wasal is huruf hamzah actually. Sebab tu dia panggil hamzah wasal. Hamzah sebab dia huruf hamzah. Wasal sebab dia nak sambung dari hamzah wasal tu. Fa ni lain kalimah. Dia betul-betul if'al. If'al satu kalimah. Fa if'al. Jadi dia panggil faf'alu. Sebab tu ini tak boleh jadi mutamas lain. Sebab ada hamzah kacau tengah-tengah. Dia tak boleh ada interference kat tengah-tengah. Dia dua-dua je sebelah-sebelah baru boleh. Tapi Ustaz ni bacaan dia masih faf'alu kan Ustaz? Faf'alu. Masih Tapi sama. nama Dia bukan hukum dia tak sama lah. Mutamas lain mutlak bukan. Okey. Jadi hukum dia tak pakai. Okey, sambung lagi. Satu ayat lagi ni. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Tak nak panjang, ka dia pendek. Yang rabbaka yubay tak nak. Rabbaka yubayyin lana ma launuha. Dia nak panggil ka dia pendekkan ni. Sekali qalu قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. Jangan saf soft. Huruf sod. Kalau baca saf ro jadi huruf sin. Dia tak nak saf, dia soft ro. Soft sama saf lain. Saf huruf sin, ini huruf sod. Dia kena soft ro, jangan saf ro. Baik Ustaz. Okey, lagi sekali qala innahu قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فقيع لونها تسور الناظرين. pendek. Apa dia? Dia panjang. Apa dia? Sof ra ufa tak boleh. Sof ra ufa pendek. Kalau nak sambung pendek. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسور الناظرين. Tasurun, jangan tasurun, tasurrun, surrun. Tarik ra tu, ada dua ra. Tak nak tasurun, tasurrun nazirin.
Nampak tak? Surun sama surrun. Lain. Kalau surun, satu ra tertinggal. Dia tak boleh surun. Dia surrun. S-U-R. Surrun nazirin. Surrun nazirin. Surrun Faki'un launuha nasurrun nazirin. Okey, cantik. Cuma nazirin tu kalau boleh tebalkan sikit. Nazirin. Tebalkan. Tapi dah boleh lah. Cuma kalau dapat tebalkan lagi sikit cantik sebab dia huruf za. Nazirin. Jangan nazirin. Zirin sama zirin lain. Zirin boleh jadi huruf zai. Nazirin sama nazirin. Tebalkan sikit. Itu satu. Nombor dua, kena polis dekat soft ni. Macam nak baca soft ni tadi. Innaha. Sekali. Ambil innaha. Innaha baqaratun safra. Ni okey pula. Soft ra. Matikan soft, ada sifat hamas juga. Fa ni pun ada sifat hamas. Safra. Dia punya soft ra, ada baru ra. Baqaratun soft ra. Jangan soft fa tak nak. Sebab fa bukan huruf qalqalah. Dah baca. Baqaratun soft ra, tak nak fa. Pasal fa bukan qalqalah kan, dia tak boleh soft ra, dia bukan soft fa. Dia soft ra, soft matikan tapi ada angin keluar hamas. Boleh tak? Boleh Ustaz. Okey, lagi siapa ada online yang belum baca punya? Ada lagi tak? Belum baca be, tak ada Okey. Rozi, ambil satu ayat saja. Satu huruf, satu pahala. Tak baca rugi. Baca ayat ni saja 70. Boleh tak? Merangkak tak apa. Saya nanti polis balik. Baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innahum Mana nak baca ni? Qala. mana? Ayat Ayat 70. Saja. Ayat 70 atas. Yang atas sekali ni. Boleh dapat? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Right? Qalu udlana. Qalu masuk kat dal. Qalu udlana rabbaka. Rob jangan rak. Rabbaka Yuk yubayyin lana. Bayyilana. Okey, awak ikut je baca Kejap Rozi, awak ikut saya baca. Masih jam lagi tak apa. Qalu du'u lana. Qaud ulana. Qalud ulana. Rabbaka yubayyin lana. Rabbaka yubayyin lana. Bukan yil lana. Yubayyin lana. Saya tak nampak dekat kon dengan kon dah lari Ustaz. Tadi okey. Pakai phone ke pakai ni? Pakai laptop. Tadi saya ada kon depan saya tapi tak dapat tangkap ni. Selalu pakai laptop dapat kan dia punya teks. Dapat. Tapi saya ada kon depan mata tapi dah tak dapat mana page dia lari. Page Buka surat 11. Sebelah. Okey. Kalau ada Quran awak buka Quran. Ada kon. Awak buka Quran awak ikut saya baca je kalau awak ada Quran. Pasal saya tahu awak mesti jam dia baca ni. Tak apa, saya nak awak baca je satu huruf satu pahala. Biar baca merangkak-rangkak tak apa. Tak, kata Nabi siapa yang baca terbata-bata dapat 2 pahala. Double lagi pada diorang tadi. Diorang pun 1 je dapat 2 ni. Ustaz. Dapat? Okey, awak nak tengok Quran ke nak tengok laptop? Dah dapat Al-Quran Ustaz. Quran dapat. Okey, ikut saya baca ikut Quran Okey. Qalu du'u lana. Qalud ulana. Rabbaka yubayyin lana. Rabbaka yubayyin lana. Bukan yil. Dia masuk Yubayyin lana.
Ha. Ma hiya innal baqarata syabah. Ma hiya inna la innal Baqarata syabaha alaina. baqarata syah Baha alaina. baha alaina wa In, wa inna na panjangkan sikit, ada wave ni wa selalu saya tak. inna insa Macam mana tu? Okey, ikut saya. Wa inna insyaallah. wa inna insyaallah. Panjangkan lagi sikit, jangan 2 rakaat, ada wave. Kan selalu saya bilang kat kelas Iqra, selalu saya bilang kalau ada wave jangan baca 2, lebihkan 2, 4, 5 rakaat pun tak apa. Wa inna insyaallah. Wa inna insyaallah La muhtadun. la muhtadun. Okey, alhamdulillah. Tak apa, satu ayat pun tak apa. Kan? Ustaz. Tapi satu ayat ni berapa banyak huruf kau dah dapat. Dia tengok je, dapatlah juga baca sikit-sikit. Tak apa. Ustaz. Okey. Tauhid, habiskan sampai dekat dia punya hizab ni. Hizab kedua. Jadi perempuan dia dah ambil setengah hizab, lelaki pun ambil setengah hizab juga. Ya. Ayat yang seterusnya ni, 71 ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا بالحق Haqq. Tak dengar, dia sound dia terputus pula. Lain sekali. Dia dengar Ustaz? Tak dengar, terputus pula. Saya dengar dia haq tu, tak dengar dia qa. Lain sekali. Qalu. الآن جئت بالحق Okey, good. Sambung. فذبحوها وما كادوا يفعلون Sambung. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Okey, nanti dulu. Tinggal lagi berapa ayat lagi. Azhar, sambung Azhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Sadaqallahul azim. Azim. Kan kafu ni sama juga ni. Sama seng huruf qaf. Qaf. Qaf Ya. berbaris, yang kedua pun berbaris. Jadi izhar mutamatsilain khabir. Dulu berbaris. Yashaqaqu. Okey, alhamdulillah dah sampai kat hizab kedua. Nanti yang muslimah pula hari Jumaat dia orang akan baca hizab yang kedua page suku. Alright. Nanti awak pula baca sampai yang kat setengah hizab kedua. Ada gitu. Hari Jumaat depan ni, yang di kami Friday awak baca malam nanti kan. Hizab yang kedua yang daripada suku ke setengah pula. Nanti muslimah ambil yang daripada hizab 2 sampai 2 suku.
Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak ni Adi? Okey. Okey, kalau tak ada, saya tutup dengan baca tasbih kafarah dan kita baca doa sama-sama. Doa ni ada sikit adjustment sebab dulu Ustaz Fatris pernah tegur benda ni. Kita biasanya minhu manusina, kan? Minhu manasina. Dia bukan nasina, dia kena nusina. Saya buat dia. Saya ada saudara saya dekat Malaysia, KL, dia pun tegur saya juga. Dia bilang jangan baca nasina. Boleh lah, nasina, nusina tak ada beza. Tapi daripada segi linguistik, kan, ataupun semetik, memang ada beza. Makna nusina, kami telah dilupakan. Apa yang telah kami dilupakan. Kalau nasina, kami lupa. Kami lupa sama kami telah dilupakan lain. Apa yang telah kami dilupakan. Nampak tak? Dari bagi sudut bahasa. Kami lupa, kita yang terlupa. Tapi kami, kan, apa yang telah kami dilupakan. Maknanya ada orang, ada benda yang lupakan kita. Kalau nasina, kita yang lupa. Tapi kan nusina, ada benda yang melupakan kita baca Quran sebenarnya. Dia melalaikan kita. Siapa dia? Syaitan. Jadi kita darinya ni dari Allah, apa yang telah kami lupakan oleh syaitan tu, dan ajarkanlah kepada kami. Wa alimna. Ini dia dari sudut bahasa. Dia beza. Itu sama saya telah dilupakan. Makna dia lain. Ya, saya telah dilupakan. Makna ada orang yang lupakan kita. Sama saya lupa. Saya lupa memang saya sendiri yang lupa. Tak ada orang kedua tau. Telah dilupakan, mesti ada orang yang kedua yang lupa. Siapa yang kedua? Sebab tak? Boleh ya? Baca Quran sama-sama, baru kita baca kat sini. Nusina. Kalau kita baca nasina, kalau dengar mana-mana video nasina, tapi dia sebutnya nusina. Dia sudah bahasa. Uslub bahasa Arab ni dia ada linguistik, dia ada semetik kan. Orang yang faham benda gini, dia cakap sebaik baca nusina. Ni Ustaz Fatris pun dah pernah tegur juga ni. Okey, boleh? Subhanallah. Boleh, Ustaz. Hamdika asyhadu an Ya, asyhadu an la ilaha illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna Allahumma zikirna minhu nasina wa alimna minhu jahilna ana al-layli waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nak tanya lagi? Okey tak? Sopan apa-apa? Ada nak tanya apa-apa lagi? Okey, tanya apa-apa? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas segala itu yang Ustaz share dengan kita Ustaz. Okey Rozi, jangan give up Rozi. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doa Ustaz. Diorang ni awak tanya diorang. Sama ni semua diorang tanya, awak ada kat live dengan awak tanya diorang ni. Jangan cakap hari ni tau. 20 tahun dulu diorang baca macam awak tak? Tanya diorang. Semua sama. Everybody start from zero. Don't worry. Saya pun sama. 20-30 tahun dulu pun macam gitu je. Macam awak baca sama juga. Sekarang kita dah upgrade sikit pasal belajar lah. Awak pun boleh juga yang takut. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jangan give up. Petua nak pandai baca Quran. Jangan malu, jangan give up. Ini je saya kasi awak dua petua. Kalau awak malu nak baca, keluarkan suara susah. Tapi awak tak malu nak baca, tapi awak sempat give up pun tak juga. Jangan malu, jangan give up. Okey? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah.